Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fahmi, akan berkongsi dengan anda untuk subjek Sains Sukan Tingkatan 5 di dalam bidang 4 iaitu kecergasan dan persediaan fizikal. Pada kali ini, unit 4.1 iaitu kita berkenal dengan apa itu kecergasan, di mana pada akhir bab ini, murid boleh menerangkan konsep asas kesejahteraan, boleh juga menerangkan perkaitan antara apa itu kecergasan fizikal, kecergasan mental, sosial, emosi dan rohani untuk mencapai kesejahteraan, boleh menjelaskan komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan dan lakuan motor. Konsep asas kesejahteraan. Ia merujuk kepada amalan gaya hidup yang sihat dan seimbang. Individu yang sejahtera merujuk kepada individu yang dapat mengimbangi 5 kesejahteraan iaitu fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani. Okey, apa itu dimensi kesejahteraan? Fizikal, mampu menjalankan tugas harian, bertenaga untuk menikmati aktiviti riadah dan mampu menghadapi sebarang kecemasan. Emosi, mampu kawal diri, optimistik dan berfikiran positif ketika menangani cabaran harian. Mental, mampu berfikir dan kuasai ilmu untuk tingkatkan kualiti hidup. Sosial pula, mampu berinteraksi dan menjalinkan hubungan bagi meningkatkan kualiti hidup antara mereka dan diri sendiri. Dan yang terakhir adalah rohani, iaitu mampu melahirkan nilai-nilai kesejahteraan sejagat berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Okey. Apa itu komponen untuk kecergasan fizikal? Okey, yang pertama adalah berasaskan kesihatan, iaitu ada komposisi badan, daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan otot, flexibility. Okey, untuk lakuan motor pula, kuasa, koordinasi, imbangan, masa reaksi, ketangkasan dan kelajuan. Okey, kita tengok dulu yang berasaskan kesihatan. Yang pertama adalah komposisi badan. Apa dia itu? Merujuk kepada peratus kandungan lemak, jisim tanpa lemak, air dan mineral dalam tubuh kita. Ia boleh dianggap sebagai sebahagian daripada komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan kerana kandungan lemak dalam badan berkadar dengan tahap kesihatan. Kandungan lemak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes dan hipertensi. Okey, cuba tengok di situ ada info khas. Peratus lemak optimum untuk lelaki dewasa seharusnya kurang daripada 16% daripada berat badan. Kalau melebihi 25% pula, ia dianggap obes. Itu lelaki. Perempuan pula yang optimumnya hanyalah 23% dan jika melebihi 33%, ia dianggap obes. So, anda boleh kiralah berapa persen lemak dalam badan anda. Okey, yang kedua, daya tahan kardiovaskular. Ia adalah keupayaan jantung mengepam darah beroksigen ke otot yang sedang bekerja bagi membekalkan tenaga agar dapat melakukan aktiviti fizikal secara berpanjangan. Ukuran komponen ini ialah jumlah oksigen yang digunakan setiap minit dan setiap jisim badan. Tahap pengambilan oksigen maksimum ataupun VO2 max yang dicapai semasa melakukan aktiviti fizikal merupakan petunjuk terbaik untuk mengukur daya tahan kardiovaskular. Seseorang yang mempunyai daya tahan kardiovaskular yang tinggi boleh melakukan aktiviti seperti berjoging, berbasikal dan berenang antara 30 hingga 60 minit tanpa rasa letih dan lesu. Okey, yang seterusnya adalah daya tahan otot. Keupayaan otot menghasilkan daya ataupun perbuatan secara berulang-ulang untuk satu jangka masa. Contohnya, keupayaan melakukan tekan tubi secara ulang-ulang ataupun berkali-kali. Contoh lain,
pemain badminton membalas pukulan satu rally panjang dalam perlawanan. Itu daya tahan otot. Beban yang sama boleh buat banyak kali. Okey, kekuatan otot pula adalah merujuk kepada keupayaan otot menghasilkan daya ataupun satu tugas yang maksimum dalam satu ulangan. Komponen ini dinilai dengan jumlah daya yang boleh dihasilkan oleh sekumpulan otot dalam satu penguncupan. Kekuatan otot amat diperlukan dalam kebanyakan sukan seperti angkat berat. Aktiviti harian juga seperti mengangkat perkakas rumah yang berat memerlukan kekuatan otot. Maksud di sini adalah dia boleh mengangkat seberapa berat yang boleh tapi untuk satu kali ulangan. Contoh macam tu. Kalau tadi tu daya tahan dia angkat satu bebanan tapi boleh ulang-ulang kali. Okey. Seterusnya adalah flexibility. Keupayaan sendi badan melakukan julat pergerakan maksimum anggota badan seperti tangan, pinggang dan kaki. Keupayaan otot, ligamen dan tendon di sekeliling sendi seperti bahu, siku, pinggul dan lutut mempengaruhi julat pergerakan anggota badan tersebut. Atlet dalam sukan seperti gimnastik dan terjun memerlukan fleksibiliti yang tinggi. Aktiviti regangan dapat meningkat dan mengekalkan fleksibiliti seseorang agar dapat mengurangkan risiko kecederaan. Okey. Maksud lain bagi fleksibiliti ini adalah kelembutan. Okey, tengok dalam gambar tu. Okey. Kalau anda boleh buka seluas dalam gambar tu kaki, maknanya anda mempunyai tahap fleksibiliti yang agak baik. Okey, kalau boleh buka lagi luas mencapai campur darjah dengan badan, lagi baik. Itulah antara contoh fleksibiliti. Tengok pula komponen berasaskan lakuan motor. Yang pertama ada kuasa. Apa itu kuasa? Kuasa merupakan kombinasi kekuatan otot dan kelajuan. Okey, di mana dua-dua ni adalah dalam komponen yang berlainan. Pakar sains sukan menganggap kuasa sebagai komponen berdasarkan lakuan motor kerana lebih berkait dengan kemahiran sukan, iaitu keupayaan memindahkan daya dengan cepat. Okey, contoh sini yang dibagi adalah sukan lontar peluru dan lempar cakra. Okey. Yang kedua adalah koordinasi. Keupayaan menggunakan panca indera seperti mata dan telinga bersama dengan anggota badan untuk melakukan pergerakan dengan lancar dan tepat. Contohnya, keupayaan pemain bola keranjang menyambut bola sambil berlari. Okey, maksud di sini adalah hubung kait ataupun kerjasama antara dua dan lebih lah. Macam tangan, kaki, mata, telinga. Koordinasi. Saya bagi lagi lain contoh. Contoh ada manusia yang tidak boleh membuat aktiviti main tali skipping. Kalau kita perhatikan ada pelajar yang tak boleh main tali skipping. Maksudnya dia tidak memiliki koordinasi yang baik. Okey, seterusnya adalah imbangan. Keupayaan mengekalkan imbangan postur badan kita dalam keadaan pegun atau bergerak. Contoh imbangan ialah seorang gimnas membuat dirian tangan, ataupun handstand, iaitu yang tu adalah dalam pegun dan berjalan di atas palang meniti ataupun dinamik. Yang saya boleh bagi lain contoh adalah kalau kita bawa motor, ketika nak test motor tu, ketika yang ujian atas titi tu, kita boleh imbang ke tak imbang. Jatuh daripada titi, gagal ujian lesen memandu motosikal. Okey, seterusnya adalah masa reaksi ataupun reaction time. Ia adalah masa antara muncul sesuatu rangsangan dengan permulaan gerak balas terhadap rangsangan tersebut. Okey, contoh yang terbaik untuk lakuan ini adalah pelari berlepas dari blok permulaan sebaik saja bunyi tembakan pistol pelepas. Masa reaksi. Ada orang dia keluar awal. Masa dia sebut kegarisan sedia. Sedia
sebelum bunyi pistol tu dia dah pergi dulu. Yang cantiknya adalah bila pump terus pergi. Itu adalah masa reaksi. Okey, seterusnya adalah ketangkasan. Keupayaan menukar arah pergerakan badan dengan pantas dan efisien. Contohnya, seorang pemain rugby yang dapat mengelakkan tackle daripada pihak lawan. Itu kalau rugby. Kalau bola sepak ni pula, kemahiran menggelecek. Macam mana kita punya badan dengan lengguk badan kita boleh ubah. Pihak lawan siap boleh jatuh pula untuk mengejar kita. Itu contoh tangkas. Okey. Seterusnya adalah kelajuan. Okey, yang keenam di sini. Keupayaan melakukan sesuatu pergerakan dalam masa yang singkat. Lajulah. Larian pecut contoh yang terbaik lah. Okey, nak uji kelajuan. Kita ada rekod terbaru dunia, 100 meter. Manusia terpantas di dunia setakat hari ini adalah Usain Bolt di mana 9.54 saat. Maaf kalau saya salah. Tapi 9.5 saat. Okey, manusia terpantas di dunia setakat hari inilah. Okey. Okey, mari kita lihat apakah soalan yang boleh dikeluarkan untuk dalam bab ini. Okey, contoh soalannya adalah Syafiq, seorang pemain bola sepak yang sentiasa tenang dan tak mudah terganggu dengan tekanan dan ejekan penonton dalam perlawanan. Apakah dimensi kesejahteraan beliau? A ke B? Yang tepat rasanya adalah emosi. Okey, yang kedua, daya tahan kardiovaskular merujuk kepada keupayaan apa? Okey, yang ketiga, pilih gabungan komponen kecergasan kuasa yang betul. Ada 4 pilihan jawapan, pilih jawapan yang tepat. Ini adalah set soalan untuk objektif. Okey, untuk struktur dan esei, yang keempat tu adalah huraikan 3 komponen kecergasan. Untuk atlet berikutlah. Yang kelima, cadangkan 3 aktiviti yang bersesuaian. Okey, untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Yang keenam, senaraikan 5 komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Huraikan berkaitan. Okey, itu saja dari saya untuk kali ini. Sekian terima kasih. Jumpa lagi. Bye.